Salam semua kepada sahabat saya di luar sana. Macam biasa saya nak berkongsi tentang kucing lah, bagaimana. Kali ini saya nak berkongsi cara untuk anda merawat kucing yang beranak dia susah keluar anak. Anak dia susah keluar. Macam dia nak meneran tu dia tak keluar anak. Jadi saya akan kongsikan cara untuk merawat dia dengan menggunakan daun rumput yang anda mudah cari di sekitar rumah saja. Jadi tak adalah susah anda nak rawat dia secara sendiri. Jadi dalam video sebelumnya saya sudah ada berkongsi satu video berkenaan tajuk ini. Cuma saya sebut dalam video tersebut, kucing tak beranak ni anda jangan bimbang kalau dia beranak tu dia beranak dalam situasi biasa. Yang mana kalau orang yang tak biasa membela kucing ini dia mungkin panik ke bagaimana. Apabila kucing beranak macam dia beranak seekor, lepas tu 2-3 jam baru pula dia beranak seekor. Biasa macam tu ya. Jadi itu benda biasa, tapi bagi orang yang baru pertama kali membela kucing ke bagaimana, dia mungkin dia panik. Jadi sebab tu saya buat video tersebut. Tapi kali ini saya nak menanggapi kali ini tentang kucing yang situasi dia tidak biasa, situasi kucing yang memang dia ada masalah. Untuk dia beranak tu, dia meneran tu ada masalah. Dia susah keluar anak tu sebab saraf dia lemah, saraf dia lemah disebabkan pelbagai perkara lah. Nanti saya akan kongsikan secara lebih lanjut selepas saya berkongsi tentang cara bagaimana anda nak merawat dia. Nanti saya akan kongsikan punca dia bagaimana, apa benda semua nanti saya akan kongsikan selepas saya ceritakan cara untuk merawat dia dahulu. Bagaimana, sama ada anda nak merawat dia, anda tengok kucing itu susah lama sangat dia beranak. Nak keluar anak biasanya mungkin 2-3 jam sekali seekor dia keluar biasanya ya. Jadi ataupun lambat sikit itu benda biasa. Tapi kalau anda rasa kucing anda tu susah beranak, anda bolehlah dia rawatan ini dia membantu kucing tersebut. Dia mudah beranak, sama ada anda masa dia mula beranak tu anda boleh bagi air ubat ini yang kita buat daripada rumput ini, anda boleh bagi untuk memudahkan dia beranak. Walaupun anda rasa dia tak ada masalah nak meneran pun, tapi anda untuk memudahkan dia boleh buat untuk dia. Apabila kita menguatkan saraf dia ni, dia bolehlah beranak dengan lebih mudah. Ataupun memang anda tengok dia macam sukar kucing nak beranak tak keluar dia lama dah duduk menunggu, atau kucing beranak keluar separuh, bagaimana keluar sikit dia keluar separuh, dia lambat nak keluar tu anak kucing tersebut. Jadi apabila anda rasa macam ni itu masalah ya, anda boleh buat juga ya. Jadi sama ada anda nak membantu dia atau untuk merawat dia, itu maksud saya ya. Anda boleh guna cara rawatan ini. Jadi sebelum saya cerita punca dia, kenapa dia susah beranak, punca dia apa semua, nanti saya akan kongsikan supaya anda faham, anda tahu, supaya anda tak buat perkara yang boleh membuatkan kucing anda susah nak beranak, pelbagai penyakit lah ya apabila anda tak jaga. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya nak berkongsi tentang cara untuk merawat dia lah. Kucing yang beranak dia susah keluar. Jadi ubat dia macam saya biasa kalau saya ada dalam komen, saya ada kongsikan lah ya, saya balas komen tersebut. Tapi sini saya nak buat secara rasmi lah video ya. Jadi cara dia tak ada cara lain adalah anda memberi kucing tersebut air renehan rumput mata lalat untuk menguatkan saraf dia yang lemah. Apabila dia dia nak beranak tu saraf dia perlu kuat. Jadi air renehan rumput mata lalat ini dapat menguatkan saraf dia lah untuk dia beranak mudah, dia mudah meneran. Sebab apabila kucing yang saraf lemah ni biasa dia kekurangan mineral lah macam potasium ya, dia menyebabkan dia susah beranak lah. Nanti apa sebab dia kekurangan ni nanti saya cerita lepas ni lah ya. Cuma saya nak sebut ini,
air renih rumput mata lalat anda bagi kepada kucing. Kalau anda rasa dia susah nak beranak ataupun memang anda nak membantu dia untuk lebih mudah beranak apabila kucing beranak. Tapi apabila kucing beranak lah, jangan kucing tak beranak anda dah bagi ya. Tak perlu anda bagi masa anda tengok dia beranak tu susah ya. Dia memang dah nak beranak, dia memang dah beranak ya, tapi dia susah keluar anak tu, anda boleh bagi kepada kucing tersebut 3 ml. Cukup sekali sehari, sekali sahaja biasanya anda bagi 3 ml tu sekali saja masa dia mula beranak tu ya. 3 ml anda buat air renih rumput mata lalat macam saya ada cerita dalam video yang sebelumnya lah. Anda buat anda renih macam mana, anda ambil dalam 2 cawan air. Lebih kurang lepas tu anda cari rumput mata lalat dalam 2-3 batang ke. Dan anda ambillah bunga dia sekali penting ya. Bunga dia tu anda penting ambil. Kalau boleh anda cari pokok rumput mata lalat yang bunga besar. Bunga dia besar ya. Anda ambil ya. Potong anda renih, anda potong-potong lah dengan gunting bagi dia mudah nak rebus, mudah nak renih ya. Saya sebut renih ni sebab apa saya tak sebut rebus, sebab rebus ni dia kita imply benda yang api besar ya. Kita tak nak api besar masa kita rebus ni. Kita nak renih, sebab tu saya sebut renih. Kita nak api kecil sahaja. Anda masukkan dalam 2 cawan air. 2 cawan ni macam nampak macam sikit pula, macam 2 gelas lah 2 cawan ya. Jangan anda guna cawan yang kecil sangat pula ya. Nanti anda guna cawan yang kecil sangat macam itulah saya sebut ya. Jangan sikit sangat pula 2 cawan ni, maksud 2, nak kata 2 gelas takut banyak sangat pula anda pandai-pandai lah ya. Anda 2 cawan air tu anda masukkan rumput mata lalat tersebut dengan bunga-bunga dia sekali. Kalau boleh anda cari yang bunga besar ya. Sebab bunga dia tu dia tempat di mana bahan berubat yang untuk menguatkan dia punya saraf tu ada di bunga banyak. Jadi sebab tu anda cari bunga, anda ambil bunga tu, anda penting ambil yang cari yang besar sikit, yang pokok rumput yang sihat sikit ya, yang besar sikit. Anda pun potong-potong anda 2 cawan air, anda masukkan rumput mata lalat yang dipotong tersebut dengan bunga-bunga dia, anda renih dia di bawah api perlahan dalam sehingga dia tinggal separuh api perlahan. Biasanya dia ambil masa dalam 40 minit ke macam tu ya, ataupun lebih sikit ya. Api perlahan lah ya, api perlahan, jangan anda pergi api besar pula, nanti dia hangit. Kalau hangit anda buat baru, anda jangan inilah anda buat baru ya kalau dia hangit. Sebab tu anda kena tunggu, anda buat ni anda kena tunggulah. Jangan anda pergi buat benda lain, pergi apa benda, buat benda lain sampai dia hangit ke sampai dia macam mana. Anda perlu tunggu sampai dia separuh ya. Anda renih dia sampai dia tinggal separuh, biasa dalam 40 minit, 50 minit lah, 40-50 minit macam tu ya. Ataupun kalau dia tinggal separuh, dia tak perlu, yang pentingnya anda renih dia sampai dia tinggal separuh ya. Itu dia punya maksud saya. Anda renih dia sampai dia separuh tu, nanti air dia tu akan berubah warna lah, biasanya menjadi warna kekuningan macam tu ya. Itu okey dah dia, tanda dia okey dah. Lepas tu anda sejukkanlah dia punya air renihan tersebut. Jangan anda terus suap pula kat kucing ya. Panas tu air tu. Jadi anda cara nak sejukkan dia dengan mudah, kalau anda biarkan dalam periuk macam tu, lambatlah dia nak ni, berjanggut lah anda ya, nak tunggu dia lambatlah nak bagi sejuk dia ya. Jadi apa dia punya trik, dia punya teknik ataupun trik bagaimana anda nak bagi sejuk dia cepat, anda ambil sikit sejumlah anda yang anda nak guna untuk kucing tu, anda masukkan dalam cawan sikit ya. Anda pun goyang ya. Kalau boleh cari cawan yang besi ya, kalau nak lagi cepat yang aluminium ke ya. Anda masukkan sikit, anda goyang lah. Itu trik dia untuk bagi cepat sejuk. Nanti tak sampai seminit pun dia sejuk lah ya. Tak sampai seminit dia akan sejuk. Lepas tu anda suaplah kepada binatang kucing yang comel tersebut yang beranak susah nak keluar, ataupun anda rasa nak memudahkan dia beranak. Kalau anda rasa dia susah nak beranak lah,
Kalau anda dia macam biasa beranak okey, tak payahlah anda bagi rumput mata lalat tersebut. Kalau dia tak sakit, kecuali kalau kucing memang dia sakit, anda bagilah ya. Tapi ini saya sebut tentang kucing yang beranak susah nak keluar. Jadi itu cara untuk dia merawat dia. InsyaAllah kalau anda bagi air renahan rumput mata lalat ni, dia akan mudah meneran. Dia akan saraf dia akan dengan cepat dia akan kuat lah. Saraf dia tu dia akan kuat. Dia akan boleh meneran lah. Sebab nak teran-teran anak ni dia memerlukan saraf yang kuat ya. Kalau saraf lemah ni apa semua, dia jadi tu yang jadi susah keluar anak, susah tu. Dia tak boleh meneran ya, dia tak ada kekuatan. Jadi air renahan rumput mata lalat ini dapat memberi kekuatan kepada saraf dia supaya dia mudah beranak lah. Kalau dia memang tengah beranak lah. Kalau anda kucing tak beranak lagi, perut besar, bunting tapi dia tak beranak lagi, anda bagi air renahan rumput mata lalat pun dia tak beranak lah ya. Memang dia kucing yang bukan masa dia beranak lagi. Jangan anda bagilah ya. Kecuali kalau memang kucing tersebut sakit kemana-mana, anda bolehlah bagi campur sikit dalam air renahan, campur sikit ke dalam air minuman kucing ya. Air renahan tersebut untuk dia membantu kucing kalau sakit lah. Kalau tak sakit ni, sebab saya cerita sini bab kucing susah nak beranak ya. Jadi macam tu sahaja dia punya cara rawatan dia. Rumput-rumput ni pun mudah nak dapat di sekitar rumah, tepi-tepi jalan. Biasa banyak lah, kecuali kalau anda tinggal di atas langit ya. Di atas langit sana yang tak ada rumput-rumput, anda kena pergi cari kat bawah lah. Tapi kadang-kadang kalau dekat bandar apa semua ni, susah juga nak cari rumput mata lalat ya. Tapi rasanya ada, cuma mungkin anda kena pergi cari jauh ke bagaimana, nak buat macam mana ya. Sebab anda duduk kat bandar ya. Kanan kiri apa semua simen, jadi dia tidak tumbuh di atas simen rumput-rumput mata lalat ini. Jadi panjang pula saya. Itu bab nak rawat dia rumput mata lalat, air renahan rumput mata lalat. Rumput mata lalat tu anda boleh tengok video saya yang sebelumnya, dia punya rupa, ataupun anda type dalam Google ya. Google rumput mata lalat. Anda type nanti keluarlah rumput mata lalat. Anda tengok dalam video saya yang sebelumnya lah. Kalau anda was-was dia punya rupa bagaimana, nanti saya sertakan link di bawah. Baik, jadi saya nak berkongsi pula dia punya punca kenapa kucing ni dia susah beranak. Dia ada masalah susah nak beranak lah, sembelit lah kucing ni. Apa segala ya. Sebab apa? Sebab dia daripada pemakanan kucing. Penyakit ini ya biasanya dia daripada pemakanan kucing, tak ada benda lain. Dia daripada pemakanan dia. Dan pemakanan dia ni macam saya sebut sebelum ni lah. Kucing ni, kalau kucing bunting ini mula bunting, anda jangan bagi kucing tersebut makan makanan kering kibal sebagai makanan utama. Maksudnya anda tak bagi benda lain, anda bagi kibal sahaja. Ini benda yang tidak hairan lah kalau kucing anda susah untuk beranak, susah meneran, saraf dia lemah, dia penyakit apa, dia batu karang, dia penyakit sembelit apa, sebab dia pemakanan dia ini, kibal kering ini memang dia tidak bagus untuk untuk kucing sihat pun dia tidak bagus ya. Tapi ini kalau untuk kucing yang bunting ini memang sangat bahagialah, sangat tidak. Anda jangan bagilah kucing makanan kering sebagai makanan utama. Kalau anda nak bagi pun, anda bagi contoh pagi anda bagi kibal, petang anda bagi makanan basah pula ya. Jangan makanan basah tu macam makanan basah yang anda buat sendiri ke, ataupun anda bagi nasi digaulkan dengan ikan rebus ke, itu makanan basah yang tidak terlalu kering ya. Kalau macam tu anda bagi dua-dua tak apa ya. Tapi kalau anda bagi sekadar sebagai makanan utama, kibal kering tersebut memanglah sangat dia lah boleh membuatkan pelbagai penyakit pada kucing. Dan pada kucing bunting ini adalah dia susah nak meneran lah. Dia susah untuk meneran, dia susah untuk beranak, susah anak tu nak keluar sebab saraf dia lemah akibat
pemakanan makanan kering kibal tersebut sebagai makanan utama menyebabkan dia punya ada berlaku ketidakseimbangan mineral dalam badan kucing tersebut. Biasanya kekurangan potasium lah ya. Dia akan jadi saraf dia lemah, susah nak beranak dan sebagainya, sembelit. Biasanya dia akan jadi sembelit juga apabila dia ni dia banyak penyakit lah ya, sembelit, batu karang, dia punca daripada pemakanan dia. Tapi saya nak sarankan di sini, kalau kucing mula bunting, anda jangan bagi sesekali bagi makanan kibal kering. Saya nak sarankan di sini ya, anda jangan bagi langsung, anda bagi makanan basah saja kat kucing, makanan yang tidak terlalu kering lah, macam nasi, gaul, ikan rebus ke, ataupun ada wet food yang anda buat sendiri ke, anda bagi macam tu ya. Sebab kalau anda nak bagi wet food yang kedai ni, saya tak berapa galakkan juga, sebab kadang-kadang anda beli di kedai tu, kadang-kadang anda terbeli makanan wet food yang dah rosak. Jadi apabila anda bagi kepada kucing ini, kucing akan jadi cirit-birit lah biasanya ya. Jadi dia macam risiko lah kalau anda nak bagi makanan kucing wet food kedai ni. Jadi untuk lebih selamat, anda buat wet food sendiri saja, ataupun anda bagi ada gaul nasi dengan ikan rebus. Anda bagilah kibal sikit ya, dalam satu hari itu, supaya dia makan kalau nak bagi kibal. Tapi saya sarankan anda tak bagilah ya, anda bagi makanan basah saja, supaya dia tidak mengalami kekurangan mineral tertentu dalam badan kucing yang menyebabkan dia susah nak meneran. Itu yang susah nak meneran lah, yang susah untuk beranak, dia keluar anak apa semua tu. Tapi penyakit lain pula dia boleh datang sekaligus lah. Penyakit lain macam sembelit ya. Sembelit dia akan datang sekali dengan saraf dia lemah tu, dia kekurangan mineral tu, dia akan datang sembelit. Susah nak dia apabila penyakit ini datang kepada kucing yang bunting, ini benda yang bahaya. Sebab kucing bunting ini, kalau dia sakit, kalau dia ada penyakit, dia akan efek kepada anak beliau lah, anak kucing tersebut. Jadi kucing yang sihat ini, kucing yang bunting, mula bunting ini, anda perlu jagalah pemakanan dia supaya dia kekal sihat. Jangan buat macam saya sebut tadi ya, yang mana menyebabkan dia kekurangan mineral ni, dia akan jadi datang penyakit sembelit. Jadi masalah lah sembelit ni. Dah lah dia bunting nak beranak, ada masalah sembelit pula, ada masalah batu karang pula contohnya ya. Ni banyak penyakit lah kucing ni. Jadi sebab saya tak galakkan lah bagi kibal makanan kering ini. Kecuali lah kalau memang anda ni memang terpaksa bagi sebab anda pergi kerja, contohnya lah. Contohnya anda pergi kerja, kena tinggalkan, anda perlu bagi makan kibal ke mana-mana ya. Kita nak buat macam mana ya. Tapi dalam sehari itu jangan anda bagi kibal kering sahajalah kepada kucing tersebut. Anda bagi juga makanan basah ya. Jangan jadikan makanan utama, sebab memang tak elok lah. Jadi macam saya sebut tadi, secara rumusannya video ni nak habis lah. Saya nak rumuskan sedikit ya. Macam saya ada sebut tadi, saya rumus lah. Macam saya sebut tadi, pertama sekali, kalau macam dia kucing yang biasa-biasa, dia beranak macam dia beranak seekor, lepas tu 2-3 jam dia beranak pula lagi seekor. Dalam keadaan normal dia tidak ada masalah lah ya, anda tak perlu bimbang apa ya. Tapi kalau dalam situasi yang kucing memang susah dia nak meneran, anda tahulah, anda tuan kucing, anda tahulah kucing tu macam mana. Kalau dia susah nak meneran, susah nak keluar anak tu, anda boleh bagi air renyah rumput mata lalat ya, untuk membantu dia menguatkan saraf dia. Nanti dia akan, insya-Allah dia akan mudah meneran keluar anak tersebut. Anda bagi 3 ml sekali saja ya. Anda bagi sekali saja. Lepas yang kedua, tak ada kedua dah. Memang saya cakap pasal rawat tadi ya. Yang kedua,
Lepas saya sebut ada punca kucing susah beranak tadi dan pelbagai penyakit yang apabila anda tak jaga pemakanan dia dan anda bagi makanan kering ini sebagai makanan utama kucing, tak ada benda makan benda lain, benda basah lain, memanglah itu benda yang sangat tak elok, sangat tak bagus. Jadi anda perlu bagi juga, kalau anda nak bagi pun kibal tu, anda bagi juga makanan basah. Sehari tu mesti anda bagi juga benda-benda lain yang basah, yang tidak terlalu kering. Tapi seeloknya saya tak galakkan anda bagi kucing makanan kering, kibal. Tapi mungkin anda kata ada yang beranggapan kalau bagi makan nasi apa semua ni jadi cacing. Dia sebenarnya tak ada. Dia apabila anda, macam saya sebut dalam video saya sebelumnya, kalau anda bagi ikan rebus, contohnya ikan rebus tu anda rebus dengan asam keping ya. Asam keping tu apabila ikan yang direbus dengan asam keping ini, yang mana dia berperisa asam keping ini dia memang dia membunuh cacing, membunuh telur cacing kalau telur cacing ada. Jadi anda tak ada masalah pun ya. Asalkan anda bagilah, anda gaul dengan nasi tu ya, ikan rebus tersebut. Yang biasa memang orang rebus ikan rebus ni dia memang guna asam keping, asam gelugur ya, asam keping. Jadi anda masukkanlah rebus ni guna asam keping. Rebus ikan tersebut, anda pun gaul. Dan saya memang tak galakkan anda bagi ayam ya. Ayam ni sebab apa? Sebab dia kurang, khasiat dia kurang berbanding ikan ya. Jadi memanglah dia punya sumber protein tu, dia sumber protein, tapi dia protein saja ni dia tak cukup untuk kucing. Protein saja tak cukup, dia perlu ada macam omega ya, omega ni dalam ayam ni dia kurang ya. Dia yang paling banyak omega ni dalam ikan ya. Omega, minyak omega. Dia tak silap saya dalam, berbanding kalau di ikan dan ayam dalam lebih kurang 1000 kali lebih banyak omega dalam ikan ya berbanding ayam. Jadi anda boleh faham mengapa kalau anda bagi ikan tu dia cukup untuk dia punya omega tu, berbanding kalau anda bagi ayam banyak mana ayam anda nak bagi cukup setaraf dengan ikan ya. Jadi sebab itulah anda bagi ikan ya, ikan rebus berbanding ayam apa semua, sebab dia kurang berkhasiat sikit ayam ni berbanding ikan ya. Bukan kurang sikit, kurang banyak lah ya, macam saya sebut omega tadi ya. Anda bagi ikan saja, dia sumber omega dan proteinnya murah dan yang banyak, yang cukup ya. Anda bagi ikan ya, beli ikan ya. Lagipun ikan ni murah daripada ayam ya. Bagi ikan saja. Jadi video ni panjang dah, saya tak tahu nak cakap apa lagi ya. Pasal kucing susah nak beranak ni tak ada apa dah ya. Jadi kalau anda tak faham, anda ada pertanyaan, anda boleh tanya di ruangan komen di bawah lah.